Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Jadi hari ini saya nak berkongsi macam mana kita nak simpan duit untuk anak-anak kita untuk tujuan pembelajaran. Jadi target untuk hari ini saya nak kongsi, kita nak simpan lebih kurang 15,000 sehingga 20,000 ke dalam akaun simpanan anak kita. Tapi jangan ingat saya nak katakan kita kena simpan sebulan 200-300 ringgit. Saya pun tak ada duit banyak tu nak simpan 200-300 untuk anak kita. Tapi ada cara untuk kita pastikan yang akaun simpanan anak kita tu boleh capai target 15,000 sehingga 20,000. Nak tahu macam mana dan nak tahu nak simpan dekat mana, anda kena tengok video ni sampai habis. Untuk duit simpanan pembelajaran anak saya hanya simpan di 3 tempat, iaitu yang pertama saya simpan di tabung haji, yang kedua saya simpan di akaun SSPNI Plus, dan yang ketiga saya simpan di dalam ASB. Ketiga-tiga akaun bank tu saya letakkan di bawah nama anak saya sendiri. Jadi anak saya baru 3 tahun lebih saja. Dalam akaun dia sekarang ni untuk simpanan dah berjumlah lebih kurang RM5,151, 5,000 lebih lah. So macam mana saya simpan, saya akan terangkan dalam video ni. Yang 5,000 lebih tu saya simpan lebih kurang RM4,481 dalam akaun tabung haji, RM470 dalam akaun SSPNI Plus, dan yang ketiga saya simpan lebih kurang RM200 dalam akaun ASB. Ketiga-tiga akaun ni atas nama anak saya. Sebenarnya kita boleh daftar akaun bank untuk anak kita atas nama anak kita seawal anak kita umur 1 hari. Maksudnya dia dapat surat beranak ataupun dia dapat MyKid, kita dah boleh daftar akaun bank atas nama anak kita. Tapi kebanyakan bank dia perlukan akaun ibu bapa jugalah sebagai akaun utama, dan akaun anak di bawah akaun ibu bapa. Tapi macam kita simpan sehingga 15,000 untuk tabung pendidikan anak-anak tanpa kita simpan terlalu banyak setiap bulan. Yang tu saya akan kupaskan. Apa yang paling penting untuk kita simpan duit anak sebanyak tu dalam akaun bank untuk tujuan pendidikan adalah kita perlu berdisiplin. Berdisiplin tu macam mana maksudnya? Berdisiplin tu maksudnya kita kena asingkan duit yang anak-anak kita dapat ataupun orang bagi kat anak kita. Kita kena asingkan daripada duit kita sendiri. Sebenarnya anak-anak ni daripada awal dia beranak tu, hari pertama dia lahir tu, hari tu dia dah dapat dah pendapatan ataupun duit yang orang bagi dekat dia. Macam dia lahir, kadang-kadang kita balik kampung ataupun orang datang melawat anak kita, waktu tu orang akan hulurkan duit. Tambah-tambah kalau saudara ataupun saudara terdekat ataupun kawan-kawan rapat, ada yang bagi sehingga RM50, ada bagi RM20, ada bagi RM1, RM2. Tapi kalau kita letakkan asing duit-duit tersebut, sebenarnya duit-duit tersebut banyak untuk kita simpan ke dalam tabung pendidikan anak-anak. Macam saya, daripada awal anak saya lahir sehinggalah sekarang ni dia dah 3 tahun lebih, saya tak gunakan duit langsung lah. Duit apa yang dia dapat daripada orang yang bagi duit tu, saya tak gunakan langsung. Maksudnya setiap kali orang bagi duit RM1 ke, RM2 ke, RM30 ke, RM50 ke, saya akan letak tepi dan terus masukkan ke dalam akaun. Dan kebanyakan duit yang saya simpan tu, duit yang dia dapat tu adalah ke akaun tabung haji. Sebab itulah dalam akaun tabung haji dah ada RM4,481 daripada dia lahir. Dan setiap hari raya ataupun hari yang saya pergi berkunjung ataupun berjalan-jalan ke rumah kawan ataupun ke rumah saudara mara yang hulurkan duit kepada anak saya akan kumpulkan dan masukkan terus ke dalam tabung haji. Selain itu, kadang-kadang saya ada tabung juga lah. Di rumah saya ada buat tabung, di mana kalau kita ada RM1, mungkin sehari RM1 ataupun 2-3 hari RM1 yang terada dalam poket kita tu, kita just masukkan ke dalam tabung anak kita tu. Dan waktu kita dah dapat contoh duit raya, kita boleh buka tabung tu sekali dan masukkan sekali ke dalam akaun bank anak saya. Yang akaun tabung haji tu, lepas anak saya umur 1 tahun, dalam akaun tu dah ada lebih daripada RM1,500. Hasil daripada saya simpan duit-duit yang dia lahir, duit-duit raya, yang tu pun dah dapat RM1,000 lebih. Jadi
terus saya daftarkan anak saya untuk penggiliran haji. So daripada awal lah anak saya dah setahun, dia dah dapat dah giliran haji. Dengan tu kita tak payahlah tunggu anak kita besar ataupun umur 20 baru nak dapat giliran haji, sebab giliran haji tu lambat sangat. So dengan kita simpan di tabung haji daripada awal anak kita lahir, kita boleh dapatkan giliran tabung haji seawal anak kita 1 tahun. Dan macam tadi saya kata disiplin tu antaranya ialah kita nak macam kita balik kampung, balik raya kan. Setengah bapak mungkin gunakan duit tu untuk support tol ke minyak. Jadi yang tu kita kena disiplin lah. Susah macam mana kita pun ataupun kita kurang duit macam mana pun, kita cuba elakkan guna duit anak kita. So balik kampung janganlah guna duit tu untuk bayar tol ataupun masukkan duit minyak kan. Nanti tak terkumpul lah duit anak kita. Jadi sekarang ni bila saya tengok dalam akaun bank anak saya yang ada RM4,481 dalam tabung haji tu, setiap tahun hibah dia pun dah lebih kurang hampir RM100, ada yang 100 lebih. Jadi kita katakan bahawa bila kita simpan duit banyak dalam tabung haji tu, setiap tahun tu hibah dia pun dah lebih daripada RM100. Bila tengok balik, sekarang ni pun anak saya baru 3 tahun, dia dah dapat simpanan lebih kurang RM5,000. So kalau kita darabkan dengan 3 tahun darab 6, dapatlah 18 tahun kan. So kita ambil lah RM5,000 darab dengan 6, dapatlah RM30,000. Sebenarnya kalau kita unjurkan saja duit tu, anak saya 18 tahun dah dapat kumpul RM30,000. Tapi taklah kita harapkan macam tu kan, sebab bila anak kita makin besar, orang pun dah taklah selalu bagi duit. Macam anak saya waktu lahir tu banyak dapat duit juga kan, mungkin dalam 300-400. So tahun pertama dia lahir tu simpanan dia capai RM1,000 lebih. Tapi untuk dia umur dah 6 tahun, 7 tahun mungkinlah tak dapat sebanyak tu. So daripada RM30,000 tu mungkinlah kita boleh simpan sebanyak RM15,000 ke RM20,000 sahaja. Tapi kalau dapat RM15,000 pun okey lah. Kalau tak cukup untuk support keseluruhan pengajian pun, sekurang-kurangnya mungkin boleh mengurangkan kos pengajian anak time dia nak masuk universiti ataupun college ketika dia umur 18 tahun. Kesimpulannya saya katakan bahawa kita tak semestinya simpan duit yang banyak tiap-tiap bulan. Tapi kalau kita disiplin, duit apa saja dapat untuk anak kita, siapa yang bagi duit kepada anak kita saja, kita asingkan daripada duit kita sendiri dan kita masukkan ke dalam akaun tabung haji, akaun ASB ataupun akaun SSPNI. SSPNI Plus ni sebenarnya bukannya kita masukkan normal macam tu, tapi yang ni saya ambil ni RM30 tu, dia akan potong setiap bulan dalam akaun saya. So dia akan masukkan RM20 dalam akaun anak saya dan RM10 untuk takaful. So dia macam simpanan secara paksa lah. Sebenarnya dia ada banyak package. Saya ambil package yang paling rendah iaitu RM30. Jadi untuk SSPNI Plus ni, walaupun saya simpan hanya RM30 sebulan, nanti bila anak saya dah 18 tahun, sebenarnya akaun tu akan ada lebih kurang RM7,000 lebih. Macam SSPNI Plus pun tiap-tiap tahun dia akan bagi pulangan. So pulangan tu pun mungkin ada RM10, mungkin ada RM20 setahun kan. So hujung selepas 18 tahun, anak saya dalam akaun tu akan dapat lebih kurang RM7,000. So berbaloi jugalah simpan dalam SSPNI Plus. Kalau kita terlupa nak masukkan duit dalam akaun bank anak kita pun, sekurang-kurangnya dia dah ada simpanan paksa ataupun simpanan yang akan dipotong setiap bulan daripada akaun kita. RM30 tu untuk seorang anak, bagi saya still okey lah, taklah membebankan sangat kan. Jadi itu sajalah saya nak kongsikan. Yang penting sekali kita perlulah berdisiplin dan asingkan duit anak. InsyaAllah ketika umur dia 18 tahun, kita mampu untuk simpan sehingga RM15,000 ataupun lebih ke dalam akaun simpanan pendidikan anak kita. Jadi taklah perlu diharapkan sangat kepada pinjaman, PTPTN dan sebagainya. Kita taklah rasa macam dia nak berhutang dari awal ataupun daripada masa muda dah ada hutang-hutang kan. Kita boleh kurangkan benda-benda yang macam tu. Adakah info ini memberi manfaat kepada anda? Sekiranya dapat memberi manfaat kepada anda, saya harap anda tolonglah tekan butang subscribe. Sebab dalam channel saya ni banyak saya kongsikan tips-tips yang macam ni. Sehingga kita berjumpa di next video.
Assalamualaikum dan bye-bye. Dan anda jangan lupa komen di ruangan komen kalau nak tanya apa-apa. Bye-bye.